Testing. Ni klik satu je Ustaz, cukup lah. Ya, cukup. Satu je. Dia nak kasih. Astaghfirullahalazim, wala haula wala quwwata illa billah. Apa khabar semua? Sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Demam sikit lah 2-3 hari pun ni. Demam setelah balik umrah. Astaghfirullahalazim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Okay. الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وزدنا ولا تنقصنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan beriman, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 102.
Yang dihormati berbahagia Tuan Kuasa Pengurusan Kuliah Duha Muslimat Masjid An-Nur USG 4 Subang Jaya, dan yang dihormati, yang diraikan seluruh kehadiran pada pagi ini di kalangan para muslimat yang jauh, yang dekat, yang hadir semata-mata untuk menimba ilmu dan duduk dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan ianya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal salah kita, amalan yang kekal abadi selama-lamanya, yang akan membawa 1001 kebaikan di saat kita memerlukannya pada hari yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak ada gunanya harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati penuh keimanan. Itulah saat ketikanya yang akan menjadi penyelamat kita adalah amalan kita, yang akan membahagiakan kita ialah iman kita, yang akan berikan kita kebahagiaan abadi adalah apa yang kita amalkan masa kita hidup di alam bumi ini. Itulah yang pasti akan kita tempuhi, kita akan hadapi sampai masa waktunya nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pada pagi ini, sebagai sambungan perbincangan dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imam Nawawi pada pagi ini, setelah kita berada dalam kuliah terakhir pada 14 hari bulan April yang lepas dalam Ramadan, minggu yang kedua, kemudian kita bercuti panjang hinggalah kepada sebulan Syawal, dan hari ini barulah kita kembali bertemu setelah kita berada pada tanggal 9 Zulqa'dah 3 Hijriah. Alhamdulillah. Dan tajuk yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah merupakan sambungan bicara kita pada Ramadan yang lalu. Maka tajuknya adalah tasyahud dalam solat. Tasyahud dalam solat, kita akan tengok perbincangannya. Kalaupun tidak kesemua saya bawa pada pagi ini, saya akan pilih-pilih saja. Kita akan teruskan kepada tajuk-tajuk seterusnya insya-Allah dalam kitab kita ini. Baik. Muka surat 125 ya, daripada kitab saya ini 125, tajuknya tasyahud dalam solat. Solat apabila hanya berjumlah 2 rakaat seperti solat subuh atau solat sunat, maka dalamnya hanya terdapat 1 tasyahud. Apabila berjumlah 3 atau 4 rakaat, maka dalamnya terdapat 2 tasyahud, iaitu pertama dan yang kedua. Jelaslah ya, kita bila kita solat subuh macam pagi tadi, kita baca tahiyat. Tahiyat ni tasyahud lah sekali saja, termasuk sunat-sunat yang kita buat, contoh sunat tahajud, sunat witir, sunat duha dan seumpamanya. Tasyahud sekali. Adapun bila solat 3 maghrib ataupun 4 rakaat zuhur, asar, isyak, maka dalamnya ada 2 tasyahud, yang pertama dan yang kedua. Boleh dibayangkan pada orang yang terlewat solat berjemaah mengerjakan 3 tasyahud. Boleh juga dibayangkan mengerjakan 4 tasyahud pada solat maghrib setiap bila masuk ke dalam jemaah setelah merukuk pada yang kedua. Ini biasa berlakulah ya. Orang yang datang lewat solat, contohnya dia dah masuk agak lewat dalam solat, ketika mana imam berada dalam rakaat yang kedua tasyahud, dia ikut, kemudian tambah lagi ya, kemudian penghujung, jadi yang patut 2 jadi 3. Itu biasa berlaku pada orang yang lewat masuk dalam solat.
yang sifatnya lewat. Itu biasalah. Jadi kena belajarlah, ya. Ada orang tak belajar, dia tak dikira itu sebagai rakaat dah. Tidak. Sempat tasyahud itu bukan rakaat. Rakaat dikira kerana kita dapat rukuk dengan imam, baru dikira rakaat. Dia mengikut imam mengerjakan tasyahud pertama dan kedua, padahal dalam solat sebut dia hanya dapat satu rakaat. Betullah kita kena belajar supaya kita sempat rakaat, bukan sempat tasyahud itu. Baik. Setelah imam mengucapkan salam, orang yang terlewat tadi berdiri untuk mengerjakan dua rakaat yang tertinggal. Ini kalau maghrib, demikianlah ceritanya. Dia kemudian solat satu rakaat, kemudian bertasyahud, dan terhitung berada dalam rakaat yang kedua. Kemudian dia melaksanakan rakaat yang terakhir dan mengerjakan tasyahud di akhirnya. Jadi hal ini saya rasa saya tidak nak detailkan, nak panjangkan, kerana kita nak fokus dalam perbincangan untuk ini ialah bacaan dalam tasyahud. Itu yang utama. Baik. Dalam muka surat seterusnya 126 itu, dalam hubungan tasyahud ataupun tahiyat, kita orang Melayu ke tahiyat lah, baca tahiyat, ya. Sebab diambil pada perkataan at-tahiyatul mubarakatus salawat tu disebut sebagai tahiyat. Ikut kepada pandangan agama fiqh sebenar, kita panggil tasyahud. Kerana dalam tahiyat ada kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Dalam at-tahiyat ada kalimah berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebab itu nama tasyahud. Tasyahud maknanya bersaksi, berjanji, itu makna tasyahud. Tulis di atas dalam kitab itu, tasyahud bermakna bersaksi atau berjanji. Kerana ia dinisbah kepada kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Batulah para alim ulama kita, ini pun di antara perbincangan yang menarik di kalangan para alim ulama kita. Ramai yang berkata demikian, termasuk Al-Imam An-Nawawi sendiri menyatakan bahawa dalam hidup kita seharian, tuan-tuan, kita sentiasa memperbaharui ucapan syahadah. Tak langsung wajib kita sebut. Kenapa wajib? Sebab kita wajib solat. Kita memperbaharui sentiasa kalimah syahadah kita. Kita tak bermula syahadah masa kecil semata-mata, tapi sampai hari ini, sekarang, pagi ini, tengah hari nanti, tetap kita akan mentajdidkan, memperbaharui. Dan cara macam mana? Solat. Betullah hikmahnya solat ni besar. Hikmah solat besar, amat besar sekali. Bukan sekadar tunaikan perintah Allah dengan solat, tetapi memperbaharui kita punya kalimah syahadah tu sendiri. Subuh kita ucap asyhadu an la ilaha illallah. Jam zuhur kita baca lagi asyhadu an la ilaha illallah dalam solat kita lah, dalam tahiyat. Bila masuk jam asar pun sama, kita ulang baca. Masuk maghrib, isyak, maknanya 5 kali semalam kita akan memperbarui akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu rezeki, satu nikmat. Betul, orang yang solat selamat sebab akidahnya sentiasa bercahaya dan terang. Betul. Yang orang tak solat macam mana? Payahlah. Tidak ada di channel ucapan memperbarui syahadahnya. Dia syahadah bila? Agak masa kecil dulu. Dia syahadah bila? Masa nak kahwin. Syahadah nak kahwin tak? Tu imam juga nikah sebut, mari semua kita bersyahadah hari ini. Pengantin pun, ya, asyhadu an la ilaha, semua sekali dengan mak bapaknya sekali. Itu yang terakhir. Bila anda tak solat, itulah akhirnya solat. Itulah merupakan kalimah akhir anda dalam hidup. Dalam Islam ini, solat adalah satu rezeki besar untuk kita memperbarui syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diperbarui? Kerana syahadah ini merupakan tanda penting yang kita ini hamba kepada
Allah, yang kena tunduk kepadanya dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok apa yang ada dalam kalimah syahadah ataupun dalam tasyahud yang kita bacakan itu. Baik, diriwayatkan oleh Imam Nawawi, dia kata apa? Dia kata ada 3 lafaz tasyahud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 lafaz tasyahud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi bersabda, bacaannya at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz tasyahud yang pertama yang dinisbah kepada riwayat Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. At-tahiyyatu lillah, maksudnya segala salam dan ibadat, wassalawatu wattayyibatu, kesejahteraan, keamanan. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatun wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas engkau wahai Nabi yang penuh kerahmatan, yang penuh dengan keberkatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sejahtera ke atas kami, ke atas hamba-hamba Allah yang salih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini riwayat daripada Imam Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya. Itu bacaan pertama. Kita tengok dulu bacaan, kemudian kita beri tafsiran. Adapun yang kedua, riwayat daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Nabi sebut begini: At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibadis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dikurang maknanya di awal tadi, segala salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang salah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Itu bacaan yang kedua. Bacaan yang ketiga, riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Daripada Nabi, bersabda Nabi dengan diajar kepada kita, At-tahiyyatut tayyibatus salawatu lillahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibadis salihin, ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sama, lebih kurang sama maknanya. Segala salam, kebaikan dan selawat hanya bagi Allah. Kesejahteraan, rahmat dan berkat Allah atas engkau wahai Nabi. Kesejahteraan atas kami dan seluruh hamba Allah yang salah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam hal ini dia bukan satu perkara yang wajib kita ikut satu persatu apa yang datangkan dari riwayat tadi. Bukan wajib.
Kerana bacaan ini bacaan yang ada kepelbagaiannya dalam keadaan di mana tidak sama satu dengan yang lain. Cuma yang penting ialah makna yang ada dalam kalimat tasyahud itu yang kita kena raikan. Saya yakin, saya percaya bacaan kita dan kita baca selama ini dah betul dah. Kita belajar, kita dah baca dalam solat kita. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah sampai akhir. So, salat pertama ke, yang kedua, ketiga. Tetapi nampaknya daripada bacaan tadi kita banyak kita banyak membaca yang kedua tadi, riwayat Ibnu Abbas, iaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Itu banyak biasa dibaca. Baik. Yang penting saya nak fokuskan sekarang, sebab kita dalam bab al-azkar ini kita nak tengok di sebalik itu. Yang pertama sekali ialah bagaimana dalam solat kita, satu di antara kehebatan solat yang Allah fardukan atas kita dan atas Nabi dan umat Muhammad SAW ialah bacaan dalam satu sendiri. Dalam solat bukan sekadar kita sebut nama Allah dengan Fatihahnya, dengan surah-surahnya, dengan bacaan ketika sujud rukuk, Subhan Rabbiyal Azim ke Bismillah, kita dah baca sebelum ini. Dalam solat kita digabungkan bersama kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digabungkan bersama kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan contohnya dalam bacaan tasyahud. Dalam bacaan tasyahud kita wajib sebut Nabi Muhammad, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib sebut, terutama dalam perkataan syahadah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ataupun asyhadu Muhammadan abdu rasulullah, mana-mana satu. Inilah sebahagian ulama sebut gabungan dalam solat ini suatu perkara besar, melambangkan dua kecintaan sekaligus. Cintakan Allah melalui bacaan dalam solat ayat Quran daripada Fatihah sampai kepada doa-doanya, dan yang kedua ialah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan tasyahud itu. Digabungan dua kecintaan. Satulah orang yang tak solat, ini antara pandangan yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia kata apa? Orang yang tak solat sebenarnya dia bukan sekadar memutuskan hubungan dengan Allah, tetapi dia putuskan juga hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tak solat, kita sebut orang tak solat, ini ancaman. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, para ulama kita antaranya menyatakan bahawa siapa yang tak solat, dia bukan sahaja sekadar putus hubungan dengan Allah, tapi dia putus hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tak solat, tak ada ungkapan menyatakan mahabbatullah, tak ada ungkapan menyatakan mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ancaman yang paling besar. Satulah orang tak solat akan dikumpulkan bersama dengan siapa? Fir'aun, Haman, Qarun dan seluruh mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ditanya oleh Nabi SAW, di mana kedudukan orang tak solat ya Rasulullah? Di mana kedudukan orang tak solat? Kata Nabi, mereka itu bersama dengan orang-orang yang Allah murkai. Nabi sebut satu-satu, Haman, Qarun, Fir'aun dan orang-orang yang Allah murkai, digolongkan bersama. Sebab orang-orang ini adalah orang yang engkar kepada Allah dan engkar kepada Nabi alaihi wassalatu wassalam. Contoh, Fir'aun engkar kepada Allah, engkar kepada Nabi Musa. Haman engkar kepada Allah dan engkar kepada Nabi Musa pada masa itu. Qarun pun sama. Ya, Qarun seorang yang kaya raya, tetapi orang paling bakhil dan mengaku dia punya harta bukan Allah punya. Dialah segala-galanya, pemilik harta. Dia tolak Allah, dia tolak Nabi Musa pada zamannya. Jadi ini orang-orang ni
orang-orang yang Allah hina, Allah murkai, dan orang tak solat dalam hukumannya, kata Nabi, digolongkan bersama dengan orang-orang yang kufur, ingkar, yang dikemurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ancaman. Tak apalah, itu sebagai tambahan. Baik. Yang saya nak kaitkan sikit ialah dalam bacaan doa ini, saya nak bawa yang kedua tu, Ibn Abbas, bukan pertama, tidak yang ketiga, saya ambil yang kedua sebab ini antara yang biasa kita baca, iaitu yang kedua tu 161 tu, Nabi bersabda, ajar kepada kita dengan bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah. Tengok tuan-tuan ya, perkataan ini perkataan yang cukup menarik, cukup indah dan cukup istimewa. At-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-tayyibat. Salam, keberkatan, selawat dan kebaikan hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak nak bincang panjang, saya nak ringkaskan saja konten kepada kalimah-kalimah ini. Adalah konten yang cukup sempurna, lengkap dan indah buat kita. Mengambil beberapa pandangan yang dikemukakan para alim ulama. Pertama, disebut dalam bacaan tahiyat kita ialah at-tahiyyatu. At-tahiyyat bermakna salam. Salam ini melambangkan kemuliaan, keindahan, keselamatan. Itulah salam. Patutlah kita bila ucapkan salam, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi. Apa makna tu? Kamu selamat, kamu sihat, kamu sejahtera, kamu bahagia, lindungan Allah. Itu makna tahiyat. Tahiyat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kesejahteraan. Dengan maksud kamu selamat, kamu tenang, kamu bahagia, dijauh kepada ancam musibah. Maka dalam hal ini kata para ulama, kita dalam keadaan kita bertasyahud dengan kita mula at-tahiyyatu, kita minta Allah beri kita keselamatan. Kita seolah-olah merayu, ya Allah berikan aku keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kebahagiaan. Ini suatu nikmat, kata para ulama, rezeki. Suatu kesan solat, hati yang tak tenang akan tenang. Hati yang berkeladak akan tenang bercahaya. Hati yang ada nilai-nilai yang tak elok akan jadi elok, pulih semula. Kesan ini kesan daripada kita merayu ni lah. At-tahiyyatul mubarakatuh. Kemudian kita sebut apa? Keberkatan. Keberkatan ini satu rezeki. Rezeki, berkat hidup, berkat nyawa, berkat amal, berkat ibadat, berkat usia, berkat seberkat-berkatnya. Kita minta Allah beri kita keberkatan. Dalam hidup ni kita nak keberkatan Allah beri memanjang. Bab harta, berkat. Bab rezeki, berkat. Bab hidup, berkat. Usia, berkat, berkat. Jadi ini semua rintihan, munajat kepada Allah Rabbul Jalil. Kemudian as-salawatu, kita selawat atas Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan makna kita memuliakan Rasulullah. Kalau orang tanya, ya, apa makna selawat ni? Apa makna selawat yang kamu kata kena selawat atas Nabi? Jawapannya adalah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna selawat. Selawat ini dalam bahasanya yang mudah kita faham ialah memuliakan, mengangkat darajah Nabi, kedudukan Nabi. Itu memang selawat. Maka kita bila selawat, Allahumma salli ala Muhammad, kita mengangkat darajah Rasulullah, kedudukan Nabi setinggi-tinggi sebagaimana yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Nabi ditinggikan oleh Allah dan para malaikatnya. Sehingga dalam Al-Quran sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Allah dan malaikat selawat atas Nabi malam, siang, pagi, petang. Bukan kita saja, Allah sendiri, Tuhan
selawat baginda Nabi. Malaikat malam siang. Jadi maknanya selawat dengan makna meninggikan darajah kedudukan Nabi dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaznya itulah dia. Allahumma salli ala Muhammad, dan maksudnya lah meninggikan darajah kedudukan Nabi dan memuliakan bagi salam. Kemudian kita kata apa? At-tayyibatu lillah, kebaikan-kebaikan. Tayyib ini maksudnya kebaikan dan kemuliaan. Mulia, baik, tenang, itu itulah at-tayyibat. Jadi kesemua ini tahiyat, al-mubarakat, as-salawat tayyibah ini seolah kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama sebut solat adalah doa. Solat dianggap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita solat ni tuan-tuan, kita berdoa sebenarnya. Daripada kita angkat takbir Allahu akbar, baca Fatihah, rukuk, sujud sampai kita bagi salam, itu semua dalam kerangka berdoa. Kerana solat itu dengan mana? Doa kepada Allah Subhanahu. Dan ini terbuktinya. Bahawa kita sebut tahiyat, al-mubarakat, salawat, tayyibat dengan maksud doa. Kemudian Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maksudnya kesejahteraan ke atas engkau wahai Rasulullah, dan kerahmatan Allah dan keberkatannya. Ini lagi kita sebut sebagai satu tanda yang kita mengikat hubungan cinta, sayang, kasih dengan Nabi dalam ucapan itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucap salam sejahtera atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak bawa sikit satu lagi kata-kata yang diungkapkan oleh Al-Imam Nawawi. Dia kata apa? Dia kata di sana salam atas Nabi ada lagi satu ungkapan yang lain. Salam dalam sembahyang, inilah dia, Assalamualaikum. Satu lagi ungkapan salam di luar solat. Antara ungkapan salam di luar solat adalah bila mana kita ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ziarah maqam Nabi, itu namanya salam di luar solat. Tengok maqam Nabi. Kalau kita ini siapa yang dah pergi ziarahi Madinah, ya, orang perempuan tak merapati kan maqam Nabi kan? Rapat tak? Tak rapat kan? Kita orang lelaki nampak dan merapati kita dengan pintu maqam Nabi itu belah kiri kita, nampak dekat, bukan nampak dalam, nampak secara rapat lah. Tetapi tak ada masalah. Sebab puan-puan pun dianjurkan bila sampai ke tempat berkaitan raudah khasnya, dah hampir dengan maqam Nabi, raudah dekat maqam Nabi, apa yang kita boleh sebut ialah Assalamu alayka ya Rasulullah, ataupun Assalamu alayka ya Nabi Allah. Boleh saja, tak ada masalah. Saya baru ni bila umrah 10 hari lepas, alhamdulillah balik dengan selamat, Syawal. Dia ada jemaah yang muslimat tanya saya lah, ya. Saya tak langsung lah, bukan soal jawab, saya pun bukan memimpin jemaah, tapi ada tanya, apa lafaz yang terbaik untuk ucap salat Nabi? Apa lafaz yang terbaik? Saya kata tak ada lafaz terbaik, yang penting bagi salam. Bunyinya bagi salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, cukup. Ataupun Assalamu alayka ya Nabi Allah. Jadi makna yang penting adalah assalam tu yang kena clearkan, jelaskan. Assalamu alayka. Jadi dalam hubungan ini, di luar solat kita dengan Nabi ucap salam. Bila ziarah maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Timbul satu soalan yang lain. Ini nak kait dengan salam atas Nabi ni, ya. Apakah kita boleh ucap salam atas Nabi bila-bila masa? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dalam solat sebagai contoh. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat subuh, solat sunat, dia tidak masalah. Contoh tadi, Assalamu alayka ya. Kita sembahyang subuh, sembahyang zuhur, ba'diyah, qabliyah, bahkan sembahyang sunat. Boleh. Dalam solat itu sendiri. Namun begitu, kalau kita di luar solat,
hanya kita ucapkan salam semasa tengok ataupun bersama di depan maqam Nabi SAW. Tapi kalau kita di luar daripada solat, dalam keadaan kita selesai saja, tak adalah ucapan salam tu. Assalamualaikum, tak adalah Rasulullah. Dalam solat tak ada masalah. Sebab itu bacaan kita. Yang ketiganya ialah ucapan salam ke atas Nabi ini dijawab oleh Nabi SAW. Satu keyakinan yang kita letak dalam hati nurani kita bahawa tiap salam kita sampaikan dijawab Nabi SAW. Kami tak dengar pun Ustaz, tak akan dengar. Kami tak mendengar pun tak akan dengar. Tetapi Nabi di alam barzakh baginda bukan alam barzakh macam orang-orang lain macam kita. Sebab kita kena yakin akan sabda Nabi. Ini hadis tuan-tuan. Kata Nabi dalam satu hadis yang sahih, innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya'i. Sesungguhnya tanah-tanah tidak akan meratah memakan daging-daging tubuh para nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Sesungguhnya tanah-tanah di mana pun nabi dikebumikan, bukan saja nabi kita Muhammad, bahkan semua nabi-nabi Allah muliakan mereka dengan mukjizat yang ditentukan. Musanya, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi apa sajalah, Nabi Nuh, Nabi Daud, semua nabi yang Allah tentukan, pengutusan yang Allah tentukan. Kata Nabi, sesungguhnya jasad nabi-nabi ini, Rasul-Rasul ini tidak diratah, dimamah, dimakan oleh tanah-tanah, apalagi ulat-ulatnya. Maksudnya apa? Jasad nabi-nabi ini sempurna, tidak cacat dan tidak dicacatkan oleh ulat-ulat tanah. Ini semua yang diajar kepada kita, atau kita meyakini. Termasuk Nabi kita Muhammad di alam barzakhnya macam mana baginda di alam bumi. Sempurna. Betullah kata ulama, tiap-tiap salam kita yang kita kumandang ke atas Nabi, khasnya ketika kita ziarah Nabi, dijawab Nabi SAW. Jawab. Ini semua tuan-tuan benda mukjizat yang Allah kekalkan buat nabi-nabinya. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma macam mana kehidupan Nabi alam barzakh itu bukan soalan. Itu Allah punya ketentuan. Alam barzakh bukan milik manusia, milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi jawab salah soal kita bila kita di Mekah, ziarah makam Nabi di Madinah, ziarah makam Nabi, kita kena banyak ucapkan salam. Dan kalau kita tak ke Mekah pun, orang nak ke Mekah, kita sampaikan salam, kirimkan salam. Ya, nak ke Mekah bila minggu depan, salam saya ke atas Nabi, Assalamualaikum Rasulullah, kirim salam. Dan orang yang bawa salam akan sampaikan salam. Ya Rasulullah, kebawa salam kalangan sahabat handaiku, rakan taulanku, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Cukup. Ya, tak payah nak sebut satu-satu kalimah kirim salam. Kak Timah pun kirim, Kak Aisyah pun kirim. Senaranya tak panjang, 60 orang. Demam tak kebah. Ya. Kan. Cantik soalannya. Cantik soalan puan. Baik. Baik. Terima kasih. Ya. Baik, baik. Betul. Hari ini, terutama sekarang ini, ya, bukan mudah nak masuk ke dalam Raudah. Nak masuk ke dalam, nak saya balik Boni, dia lencongkan dia punya jalan tu, tutup dengan dia punya pagar-pagar besi tu. Kita yang biasa orang kali masuk babu salam tu, kena lencong, dan nak masuk tu orangnya berterak-terak. Saya pun tak sempat masuk sampai 5-6 kali. Hanya sekali 2 kali masuk untuk ziarah, tapi lagi jauh. Kita nampak kubah hijau. Baik. Puan yang bertanya,
dibolehkan kita. Lagi mana kita berada di sekitar Masjid Nabawi Asy-Syarif, walaupun tidak merapati masjid sekalipun tak di dalam, dibolehkan sebab pertama, tanah Madinah dianggap sebagai tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para ulama sebut Al-Madinah ardu Rasulillah. Madinah tu adalah tanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti kalaupun kita di luar pada, katalah di hujung pagar masjid, pintu 339, 338, 337 contohnya, tak masuk pun lagi, Assalamualaikum Rasulullah, boleh. Nampak kubah hijau dari jauh, nampak kubah hijau, jaraknya memang jauh lagi, Assalamualaikum Rasulullah, boleh. Sebagaimana kita berada di kawasan lokasi masjid dan nampak situasi masjid, ataupun di sekitar pagar masjid, dibolehkan. Para ulama sebut dibolehkan kerana setiap salam kita itu tetap didengari Nabi SAW. Allah Maha Kaya, Allah tentukan begitu keadaannya. Apabila kita boleh sampai rapat, alhamdulillah, rezeki sangat-sangatlah, ya. Tapi tak boleh sampai rapat atas dasar kerana faktor terhalang macam-macam, sebutkanlah. Bahkan kita sendiri pun kalau ikut kepada kaedahnya, kalau kita nak tinggalkan kota Madinah, kita nak tinggal kota Madinah, dia tak ada dalam sunnah sabit macam kita nak tinggal kota Mekah. Di kota Mekah kita kena wajib tawaf wada'. Wajib wada' dalam hukum Syafi'i, wajib, ya, wajib, kecuali ada orang yang terhalang mungkin kerana haid dan seumpamanya. Kepada yang tak ada alam itu wajib. Hari ini nak wada' pun tak boleh secara berdekat di depan Kaabah, boleh secara by skuter, ya, boleh ambil skuter untuk tawaf, dia tak ada masalah. Hari ini sebab tu ada orang tak tawaf, tak wada', memang dia berdosa lah, dan dia kena ganti balik ataupun dia kena bayar dam macam-macam. Baik, tapi Madinah bukan dalam hukumnya kita wajib wada' Rasul, tapi akhlak kita dengan Nabi. Ini maksud akhlak dengan Nabi. Patut orang nak tinggal kota Madinah, dia akan berpisah dengan Madinah petang nanti ke malam nanti, nak balik ke, nak pergi ke Mekah umrah ke, ataupun nak balik ke Malaysia ke, wajar sekali untuk ke Masjid Nabawi, dan walau dari jauh tadi, tak masuk pun, dari jauh nampak kubah hijau saja ataupun sekitar pagar saja, wajar sekali datang untuk ucapkan selamat tinggal buat Nabi di atas nama Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak boleh masuk ke dalam pun. Ini akhlak. Sebab tu para ulama sebut akhlak dengan Nabi ini kena ada. Pertama, kita nak berpisah dengan baginda dalam keadaan kita tak tahu apa kita masih ada ruang untuk datang pada tahun mendatang. Kita tak tahu. Boleh jadi itulah yang terakhir kepada kita, dan tak ada kesempatan sudah untuk kita datang kali yang kedua seterusnya, meninggal ke sakit macam-macam. Ini semua antara akhlak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahu akbar. Tinggal saja tuan-tuan, ya, ialah kita, dia nikmat Madinah ni ialah kita merasakan Nabi dekat dengan kita. Kita dapat merasa macam tu bila kita masuk ke masjid nak sembahyang fardu. Kita ke masjid nak sembahyang fardu subuh seawal jam 3 ataupun 2.45 dah turun, kerana 4 suku dah masuk waktu subuh, 3 kita dah turun. Tiap kali kita duduk di masjid, kita rasa jarak aku dengan Nabi ni terlalu hampir sangat-sangat. Bukan 1000 km, bukan 600 km, tidak, hanya berapa meter sahaja. Dan kita bila kita di masjid ini, perasaan saya lah, ya, kita merasakan suatu nikmat sebab kita sedang berjiran dengan Nabi, walaupun di alam Nabinya alam barzakh, kita alam bumi, tak jauh. Sebab itulah dalam kita duduk dalam Masjid Nabawi itu, di samping kita diminta untuk banyak berzikir, banyak solat, banyakkan juga selawat Nabi sallallahu.
Banyakkan selawat. Ini sepesan kepada rakan kita yang ke Madinah khasnya. Di samping kita banyak doa-doa tu, banyakkanlah sembahyang sunatnya seumpamanya, di samping zikir. Tapi ketika itu juga duduklah kita dengan bibir kita basah dengan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 1000 kali pun tak apa. Saya ingat, ialah pengalaman saya tidaklah terbaik, tetapi itulah peribadi yang saya cuba. Saya duduk saja ke masjid, antara benda yang saya paling banyak sebut di samping doa ialah selawat. Selawat saja Allah Muhammad. Sebab kita rasa sangat kita dengan jenazah Nabi itu dekat, memang dekat. Sedangkan jarak kita dan negara kita dah beribu kilometer, tapi sampai sana, ya Allah, aku dekat Nabi. Aku sekarang dekat dengan najasat Nabi, ya Allah. Rezeki ni, ya Allah, untuk 3 hari, 5 hari, 4 hari ni. Jadi banyakkan selawatan Nabi Sallam. Kerana setiap ucapan salam kita Nabi sambut, dan setiap ucapan selawat kita akan memberi pintu kerahmatan, keberkatan. Salah satunya ialah, kata para ulama, tiap kali kita selawat, Allah ampunkan satu kesalahan dosa kita. Itu kelebihan tersirat. Tiap kali kita selawat kepada Nabi, tiap kali selawat, Allah ampunkan satu dosa. Tiap kali selawat, Allah ampunkan dosa. Dah ratus kali, ratusan dosa Allah ampunkan. Yang kecil lah, yang besar kena taubat. Tapi yang kecil-kecil, dosa kita buat terampun dengan selawat atas Nabi, khasnya ketika kita berada di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Allahu Akbar. Kalau di Masjid Nabawi adalah kawan kata lebih banyak selawat daripada baca Quran. Mana satu? Baca Quran lebih kan atau selawat? Dia begini, yang penting kita dalam beramal, kita teruskan amalan kita. Soal kita nak lebihkan selawat ke, nak lebihkan baca Quran ke, nak lebih berdoa ke, itu semua terbaik. So itu peluang keemasan kita. Sebab dalam Masjid Nabawi, hatta Raudah, kekuatan yang utama ialah berdoa, banyak-banyak berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Termasuk kekuatan dalam Masjid Nabawi, kita banyak berzikir, tasbih, tahmid. Baik. Saya sebutkan tadi, kita banyakkan selawat sebab apa? Sebab kita begitu dekat dengan Nabi. Dengan tidak menafikan kita baca Quran. Soal nak lebih tak lebih, terhenti atas kita punya kehendak. Cuma, kalau nak sebut kita patut lebihkan selawat, kurang baca Quran, tak berapa nak betul lah. Tapi kita seimbangkan. Ada ketika kita banyakkan selawat sebamahunya, sebab itulah kita dengan Nabi dekat sangat ni. Kita nak muliakan Nabi, agungkan. Kita angkat darjah macam tadi lah, angkat darjah Nabi, sebab Allah pun angkat darjah Nabi. Taklah juga kita tinggalkan Quran. Daripada surah ke surah. Jadi kita seimbangkanlah. Tapi bagi saya, selawat itu kita patut perbanyakkan sesaat kita bersama dengan Nabi di Masjid Baginda SAW, tempat yang paling berkat itu, dengan tidak menafikan yang lain. Ada orang kadang-kadang, baik, ada orang-orang yang saya nampak dengan mata kepala saya, dalam 3-4 hari di Madinah, habis Quran 30 juzuk. Ada. Saya ada jemaah yang pernah saya pimpin bawa, beritahu, Ustaz, saya daripada subuh, belum subuh sampai kepada subuh masuk, dapat 1 juzuk. Saya lepas subuh, tunggu sampai tengah hari sikit, dapat 1 juzuk. 4 hari dia, kita di Madinah 4-5 hari je, travel mana-mana pun sekitar 4-5 hari saja. Masya Allah, dapat habiskan Quran 30 juzuk sepanjang 4-5 hari di Madinah. Lepas waktu, sangat terbaik lah. Yang penting usaha kita melalui amal kita sendiri, selawat kita perbanyakkan, Quran kita perbanyakkan, tasbih perbanyakkan. Sebab itulah maka kerja kita besar di Madinah, di Mekah ni kerja ibadat, bukan kerja rehat. Saya sebut ini, minta maaf lah, ini masuk dalam kelas pengajian, kita kena sebut sebab nak membimbing rakan kita. Bukan kerja berehat. Nak berehat tak payah pergilah, duduk kat rumah. Tak payah pergi ke Mekah, tak payah ke Madinah. Berehat kat rumah sajalah, duit pun tak habis. Itulah tugas kita adalah beribadat. Dalam keletihan cari kekuatan, dalam kesempitan cari keluasan, dalam kepayahan cari kekuatan.
dalam apa sahaja. Penat letih, kita tahu keletihan yang kita ada pada masa itu, bila kita bayar dengan nilai tambah melalui kesungguhan, Allah tidak akan kecewakan kita. Kalau kita balik-balik ke negara pun demam, balik-balik ke negara demam dan payah nak kebah. Kenapa tu demam? Sebab di Madinah Mekah 7, 8, 10 hari, Alhamdulillah Allah rezekikan saya dapat datang awal ke masjid, dapat hadir awal ke masjid, dapat duduk lama masjid untuk beribadat. Rezekilah tu. Demamnya kita selepas balik pada Mekah, demam yang ada harga, bukan faktor cuaca semata, tapi kerana keletihan kita, kepenatan. Memang penat, tapi Allah bayar dengan demam tadi, ada nilai. Ini sebagai contoh lah, bukan nak mengajar tapi nak bagi tahu. Sebab itulah harga sebuah perjalanan bila ke Mekah ke Madinah tak ada melainkan ibadat, doa dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya, tasbih, tahmid, selawat, salam dan Quran dan seumpamanya. Allahu akbar. Terasa tuan-tuan tu. Terbayang hari ni hari apa ini? Hari Khamis. Ingat balik Khamis yang lepas, Khamis sebelumnya, macam mana situasi keadaan. Kena pula sekarang ni dalam keadaan orangnya tak ramai lagi. Saya masa lepas ada berkata orang tak ramai lagi, tapi dalam tempoh 2-3 hari ni orang dah ramai dah. Musim haji dah masuk, semua negara dah masuk dah. Daripada masa saya balik sana dalam tempoh Syawal baru ini, 12 hari baru ni, tenang, tak sibuk. Masuk masjid jam berapa pun boleh masuk ke dalam dengan mudah, tak ada halangan apa. Menyeronokkan, menggembirakan, dan kita rasa sesuatu yang berharga nikmatnya. Moga-moga Allah berikan kepada kita semua nikmat yang sama dan pulang balik insya-Allah sebagai dhuyufur rahman pada masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ruang kepada kita. Tidak besok lusa, satu hari akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dah sampai terus pergi, yang dah sampai akan berulang kali pergi, yang belum apatah lagi akan sampai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya tak nak tengok dah apa ni yang ada dalam apa ni kalimah ini. Kemudiannya kita nak pindah kepada yang seterusnya. Saya lompat terus ni sebab apa yang dibaca, apa yang tertera dalam kalimah syatasyur ini dah jelas tadi. Saya ambil rumus saja. Kemudian nak tengok muka surat 132, selawatan Nabi setelah tasyahud. Buka dalam muka surat 132 tu, sikit lagi di penghujungnya, selawatan Nabi setelah tasyahud. Ini disebutkan Imam Sya'ibnawi nombor 21. Jadi kita tak baca dah yang tu sebab dia hanya mengulangi bacaan yang sama, maksud yang telah sebut tadi. Menurut pendapat Imam Syafi'i, membaca selawat atas Nabi setelah tasyahud akhir hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan maka solatnya tidak sah. Namun bacaan selawat tidak wajib tuju kepada keluarga baginda. So dengan mazhab yang benar, hukumnya sunat. Sebahagian teman rapat kami mengatakan wajib. Yang terbaik selawat ialah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baik, panjang bacaannya. Baik, kami riwayatkan dengan besar tata cara baca selawat ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ka'ab bin Ujrah daripada Nabi SAW. Selebihnya sahih daripada riwayat selain Ka'ab, akan datang penjelasannya
insya-Allah dalam bab selawat Nabi sallam yang wajib dibaca ialah Allahumma salli ala nabi ataupun sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Rasulillah ataupun sallallahu ala nabi ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Boleh juga membaca sallallahu ala Ahmad, boleh juga baca sallallahu alaihi. Baik. Betullah kita bila belajar ni puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita mendapat ilmu. Kita tak terikat dengan satu keadaan, sedangkan dalam hubungan ni kita banyak situasi kita boleh ambil. Ini ilmu. Maka kita boleh salahkan seseorang dengan mudah dengan orang terbaca lain, ini salah baca ni, tak sabar dulu. Sebab dia beramal dengan sesuatu yang betul daripada Nabi SAW. Baik. Dalam hal ini, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mazhab kita lah, membaca selawat atas Nabi setelah tasyahud akhir adalah wajib. Kita pegang konsep itu. Adalah wajib. Ditinggalkan, solatnya tidak sah. Ini pandangan daripada Imam Syafi'i kita radhiyallahu anhu dan diterima pakai oleh kalangan para ulama Syafi'i yang lain. Baik. Dalam hal ini tidaklah bermakna kita mesti membaca selawat yang panjang-panjang. Contohnya seperti selawat Ibrahimiyah. Contohnya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim sampai akhirnya. Tak semestinya. Maknanya kalau kita tak boleh tak nak baca ini, kita baca sekadar apa? Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik. Cukup. Dan ia melengkapkan solat kita dan tidak masuk dalam kerangka dikatakan bahawa hukumnya terbatal solat kita. Jadi ini puan-puan, satu benda yang saya rasa jelas kepada kita, tak perlu kita nak berdebat, kita nak mengambil sikap untuk berbincang panjang, tak perlu. Dan hari ini saya yakin kepada kita yang solat, setelah kita bacaan, setelah kita selesai tahiyatul mubarakatus salawat tadi sampai kepada wa ala salihin, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, dan kebanyakan kita akan baca selawat Ibrahimiyah. Contohnya tadilah kita baca sampai kepada kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad sampai kepada fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka kekalkanlah. Dan sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, kita mengamalkan apa Imam Syafi'i ajar kepada kita, supaya kekal dengan bacaan selawat di penghujung tasyahud. Habis kalau kita terlupa baca. Sebab kita hanya sekadar ala ibas salihin, kita pun bagi salam assalamualaikum. Soal keterlupaan tak ada masalah. Yang disebutkan boleh batal sembahyang kalau kita sengaja tinggalkan. Jadi Imam Syafi'i bagi fatwa seolah-olah kita telah batalkan solat kerana tak selawatan Nabi SAW. Jadi hari ini kita rasa yang ini tak ada masalah, kita dah amalkan, cuma bacaannya itulah dia yang panjang-panjanglah. Contohnya kita masukkan sekali surah Ibrahimiyah, Allahumma salli Muhammad sampai kepada innaka Hamidum Majid. Kalaulah kita selang-seli, kalau kita belajar, kita tak nak baca selawat Ibrahimiyah panjang sangat, cukup. Selepas kita tasyahud, kita sebut apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh ataupun kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, assalamualaikum. Dah selesai. Jadi ini antara pandangan yang dikemukakan Syafi'i, dan saya rasa pandangan wajar. So Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diriwayatkan ada seorang yang cukup peka dengan ucapan selawat salam Nabi, sehingga pernah satu hari, ini riwayat yang lain sebut, pernah satu ketika Imam Syafi'i dia sedang mengajar khalayak ramai, dia sebut nama Nabi, tak kedengaran orang sahut nama Nabi dengan maksud selawat. Patutnya bila dengar nama Nabi, apa jawapan kita? Sallallahu alaihi wasallam. Sambut.
Patutnya dengan nama Nabi sambut sallallahu alaihi wasallam. Patutnya. Itu yang patut. Kita dengar orang bercakap ke, orang berbicara, Nabi kita Muhammad SAW. Kita kena jawab, Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Riwayat sebut satu Imam Syafi'i, dia tengah mengajar dan sebut nama Nabi SAW. Tiba-tiba tak kedengaran takdirnya. Tak kedengaran bunyi Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya orang semua diam belaka. Apa yang berlaku ialah kemarahan beliau melampau. Dia marah melampau. Sampai dia kata apa? Apakah kamu semua telah menjauhkan Nabi kepada kamu? Ini riwayat sebut. Ada cerita saya baca. Saya nukil kepada tuan-tuan. Diangkat suara ke Imam Syafi'i kepada orang ramai. Apakah kamu telah menjauhkan Nabi kamu daripada kamu? Sebab apa? Sebab seorang pun tak ucap kalimah Allahumma salli ala Muhammad. Ia tegas. Dan saya rasa penegasan itu adalah sesuatu yang perlu. Sebab kita dalam hubungan ini, dengar saja Nabi Muhammad sebut, kita kena ucap kemudiannya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat ucapan selawat dosa terampun, berkat ucapan selawat Nabi kita dekati, hampiri, berkat ucapan selawat syafaat Nabi kita capai, dengan berkat selawat kita malam siang Nabi salam kenal kita di padang mahsyar. Dan mudah-mudahan dengan sebab kita selawat demikian rupa menyebabkan kita dapat segala rahmat daripada Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Itulah kelebihan-kelebihan yang ada di sebalik selawat salam kepada Nabi SAW. Panjang cerita kita pada pagi ini. Baik. Kemudian tengok yang lain. Kita ada masa sikit lagi. Kalau ikut kepada pemberitaan 1 jam setengah, ya, 1 jam setengah. Saya rasa kita dalam jam suku memadai, ya. Sebab jam setengah ni panjang sangat. Saya pun tak letih. Yang letih tuan-tuan. Saya tak letih, ya. Bapak letih lah kalau letih pun. Yang letih puan-puan. Dalam satu suku dah cukup. Jam setengah saya rasa terlalu panjang sangat. Baik. Kita tambah sikit lagi dalam masa 5 minit. Kita berhenti insyaAllah. Baik. Penghujungnya, doa selepas tasyahud akhir. Ini antara benda-benda yang boleh kita amalkan. Dan ia merupakan satu di antara amalan yang terbuka. Kita lepas tasyahud akhir, Allahumma salli Muhammad tadikan fil alamin innaka hamidum majid. Nak tambah doa lain ke? Tak nak tambah? Ini perbincangannya. Boleh saja nak tambah dan boleh tak nak tambah. Sebab ini ada nasnya. Nabi ajar kita dalam 1-2 kali tambah. Tidak ada perbezaan pendapat berdoa setelah disyariatkan. Tak ada perbezaan. Maknanya dibolehkan. Disyariatkan maka bukan diwajibkan. Dibolehkan. Bukan diwajibkan. Disyariatkan maka dibolehkan. Untuk kita tambah. Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi mengajar bacaan tasyahud, kemudian di bahagian akhir baginda berdoa, bersabda, kemudian boleh memilih doa. Maksudnya kepada siapa nak tambah bacaan doa selepas tasyahud akhir itu boleh saja. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahawa memilih doa yang paling disukai kemudian berdoa dengannya. Doa mana kita nak baca, bukan kita mudah ingat ke, ambil yang itulah. Doa kita paling suka daripada banyak doa ni, silakan, dibolehkan memilih doa yang disukai. Perlu diketahui bahawa doa ini hukumnya sunat dan bukan wajib. Sunat bukan wajib dan boleh kita amalkan. Disunatkan juga untuk memanjangkannya. Disunatkan juga untuk memanjangkannya. Kecuali apabila jadi imam solat. Jadi imam solat jangan pasal-pasal. Lepas innaka hamidum majid, dia baca doa entah apa-apa tak tahu, sambung-sambung, jom belakang jadi hura-hura tahu. Imam ni panjang betul ni. Aku rasa nak pukul kot. Nak pukul. Niat ni nak pukul. Kan bahaya tu. Tak pukul pun dia maki. Imam ni nak panjang betul ni, sabarlah sekejap. Dah habis bacaan tahiyat akhir.
Batulah kita sebagai seorang tak ada masalah. Kalau kita di imam, sekadarnya. Baik. Apa di antara doa-doa yang boleh kita ambil, dan ini pilihan, saya pun ada mengamalkannya, apa yang saya ambil daripada itu. Contohnya ialah dalam Bukhari Muslim disebutkan Nabi bersabda daripada Abu Hurairah, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadh billahi min arba'." Bila kamu dah selesai bacaan tasyahud akhir tadi, maka hendaklah mohon berlindung kepada Allah dengan 4 perkara. Kita tambah bacaan apa dia? Kita tambah bacaan, kita minta min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masih dajjal. Tambah bacaan itu. Contoh bacaannya, cuba tengok di bawah tu. Contohnya, kata apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tambah yang itu. 4 benda kita minta Allah jauhkan kita. Terbaik tu tuan-tuan, terbaik tu. Pertama, kita minta Allah jauh daripada azab kubur, jauhkan daripada azab neraka jahannam, jauh daripada hal-hal bersabit dengan fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah ad-dajjal yang merosakkan. Maka siapa yang boleh amalkan kedua ini, terbaiklah. Penghujungnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati al-masih dajjal. Contohnya, ini antara sebahagian bacaan doa yang biasa didengari. Siapa yang membacanya, saya biasa dengar dan saya beramalkan ni. Ataupun kita ada lagi satu doa yang lain di hujung itu, kita ambil secara mudahlah. Daripada Ali Abi Thalib, Nabi bersabda penghujungnya, Allah, ini panjang sikit, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta alam minni bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini panjang sikit. Tambahan doanya, kita minta kepada Allah keampunan atas apa yang dahulu yang aku telah lakukan, apa yang aku buat kemudian, yang kau rahsia aku tahu ya Allah, apa yang aku dah buat selama ini, aku cua engkau tahu ya Allah. Kita minta Allah ampunkan kesemuanya, kecuaian kita dan kelemahan kita. Baik. Ada juga bacaan doa yang lain. Cuba tengok. Sekarang pilihan banyak ni tuan-tuan. Antara ialah tasyahud takhir kita baca tambah apa lagi? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Kita merayu kepada Allah supaya kita ini diampunkan dosa kita, ini zalim akan diri kita sendiri. Banyak keburukan kita, kelemahan kita. Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun, tak ada yang mengampunkan aku ya Allah. Tolong ampunkan aku, rahmatikan aku. Jadi ini di antara bacaan yang diajar kepada Nabi SAW. Termasuklah paling ringkas sekali, ada lagi bacaan doa Nabi ajar kita, apa dia? Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ini paling ringkas. Yang ni kalau boleh amalkan, tak boleh yang lain. Yang ni pun boleh lah. Yang ni tak boleh. Sekian, wassalamualaikum. Boleh balik ya? Yang ni pendek sangat ni. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minar. Aku ya Allah, aku nak syurgamu ya Allah, aku tak nak neraka tu. Tengok cantik makna. Ya Allah, aku nak syurgamu, aku tak nak neraka, tolong jauhkan neraka kepada aku. Ini di antara bacaan-bacaan doa. Kemudian satu penghujung yang juga saya rasa benda yang kita banyak dah hafal, penghujungnya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini baca doa ni, ingat kita dah pernah sebut dulu sebelum ini. Jadi ini di antara doa-doa yang terbuka yang boleh kita baca lepas tasyahud. Nak baca semua, silakan, tak ada masalah. Semua nak baca, ingat belaka, alhamdulillah. Tapi syarat, jangan ketika jadi imam kepada orang lain. Sebagai seorang tak apa.
Kalau kita imam, pilih satu cukup. Contoh tadi, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, ataupun yang terakhir tadi. Jadi ini melengkapkan koleksi solat kita. Di samping kita selawat dah selesai, apa selesai, doa kita pun menjadi sebab untuk Allah terima. Solat kita lengkap, solat kita sempurna, rintihan kita lengkap, sempurna. Mudah-mudahan Allah akan terima semua amalan kita dalam keadaan yang bahagia, tenang, menyeronokkan, gembirakan kita. Amin. Cubalah, cuba. Tak boleh semua, ambil satu. Tak boleh satu, ambil semua, tak ada masalah. Pilihan tangan kita, insyaAllah. Wallahu alam, telah sekadar pertemuan pada satu perbincangan yang panjang juga, sampai 1 jam 20 minit. Mudah-mudahan Allah beri keberkatan, keselamatan. Amin rabbal alamin. Nak tanya satu soalan? Okey, boleh. Dia beginilah. Oleh kerana doa itu bukanlah amalan wajib, sunat semata-mata, sunat. Dah kita jadi makmum kepada imam. Imam dah beri salam, teruslah kita ikut imam beri salam. Jangan sampai terlajak imam dah lama beri salam, kita masih doa ni lagi, ya. Kerana kita meraihkan, sebab kita jadi makmum kepada imam. Cukup sekadar kita baca. Tapi kalau kita sembahyang seorang-seorang, nak panjang tak ada masalah. Kalau kita jadi kita sebagai orang makmum, sebagai imam memimpin, ikut imam. Imam selesai bagi salam, bagi salam. Yang penting kita selesai bacaan tahiyat pertama, cukuplah. Tahiyat tadi dah cukup. Tambah ni tambahan yang aksesori saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahman ya rahim ya mannan ya mujib as-sa'ilin. Allahumma arda 'anna ya karim, Allahumma arda ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi yassir umurana wa la tu'assir alaina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.